Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan Cikgu. Dan pada sesi kali ini kita akan berada di dalam bab 2 tingkatan 5 iaitu mengenai perlembagaan persekutuan. Untuk sesi kita pada kali ini, kita akan sambung daripada sesi sebelumnya di mana kita akan sentuh mengenai 2.3 iaitu mengenai ciri utama perlembagaan persekutuan. Jadi kita akan lihatlah apa ciri-ciri utama yang ada di dalam perlembagaan persekutuan di negara kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan Cikgu. Sebelum ni kita lihat mengenai latar belakang perlembagaan negara kita, kemudian kita lihat sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan di negara kita, dan untuk sesi kali ini kita akan lihat kepada ciri utama perlembagaan persekutuan. Cikgu dah sentuh pun mengenai apakah perlembagaan. Jadi cikgu ulang balik perlembagaan ni merupakan peraturan tertinggi. Jadi kita ingat perlembagaan ni merupakan peraturan tertinggi dan kita kata ia juga menjadi panduan kepada sistem pemerintahan negara kita. Jadi dalam menjalankan pentadbiran, kita akan berlandaskan ataupun berasaskan kepada perlembagaan negara kita. Untuk melihat dengan lebih lanjut lagi, jom kita lihat mengenai ciri utama perlembagaan persekutuan. Bila kita bercerita mengenai ciri utama perlembagaan persekutuan, kita akan lihatnya kepada dua ciri, iaitu yang pertamanya adalah ciri tradisional dan yang keduanya adalah ciri moden. Jadi cikgu pergi satu persatu dahulu. Kita akan lihat dahulu tentang ciri tradisional. Okey, dalam ciri tradisional ni ada 4 ciri utama di dalam ciri tradisional ni, iaitu yang pertamanya ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Yang keduanya ialah agama Islam. Yang ketiganya ialah bahasa Melayu dan yang keempatnya ialah kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Ini kita kata yang terkandunglah di dalam ciri tradisional. Jom kita lihat dengan lebih lanjut mengenai keempat-empat ciri tradisional ni. Pertama, kita lihat tentang kesultanan dan pemerintahan beraja. Okey, bila kita sentuh pula mengenai sistem pemerintahan beraja, kita akan lihat di mana pada zaman dahulu, sultan merupakan pemerintah berdaulat. Malah bukan saja zaman dulu, sekarang ni pun sultan bagi setiap negeri dan agung adalah pemerintah yang berdaulat. Dan sultan ni ataupun raja ni akan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Selepas merdeka, selepas negara kita merdeka, kita lihat kita telah mengamalkan konsep demokrasi berparlimen. Di sini kita lihat adanya Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Dan selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk mengampun dan menangguh hukuman yang telah dikenakan ke atas pesalah yang telah disabitkan kesalahannya di mahkamah. Dan Yang di-Pertuan Agong juga akan membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Jadi ini antara bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Okey, ini adalah di peringkat persekutuan. Manakala di peringkat negeri, kita akan lihat adanya raja, di mana raja ni merupakan ketua negeri dan pada raja tersebut terletak kuasa eksekutif. Di mana kuasa eksekutif ni kemudiannya akan dilaksanakan melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Dan raja juga seperti agung, ia juga mempunyai kuasa untuk mengampun dan menangguhkan hukuman kepada pesalah yang telah disabitkan kesalahannya di mahkamah dan membuat pelantikan jawatan utama negeri. Jadi ini kita lihatlah di mana bidang tugas raja di peringkat negeri. Selain daripada itu, raja juga dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan. Inilah yang membolehkan raja akan mengurniakan anugerah, penghormatan dan juga bintang kehormat kepada individu tertentu. Biasanya kepada mereka yang memberi sumbangan sama ada kepada negeri maupun kepada negara. Okey, itu yang pertama. Ciri yang pertama iaitu kesultanan dan pemerintahan beraja. Sekarang kita pergi pula ciri tradisional yang kedua iaitu agama Islam. Agama Islam ni ada di dalam peruntukan perlembagaan.
Jadi semasa zaman British, raja di negeri-negeri Melayu tak perlu menerima nasihat daripada penasihat British yang berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Penasihat British ada, kan residen British ada, tapi mereka hanya memberi nasihat di dalam pentadbiran. Kalau yang berkaitan mengenai agama dan adat resam akan berada di bawah kuasa Raja Melayu. Dan bila kita lihat selepas merdeka, kedudukan agama Islam ni diletakkan di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Maksudnya raja merupakan ketua agama bagi negeri masing-masing. Tapi ada juga negeri yang tak ada sultan ataupun raja. Contohnya kita lihat di sini wilayah persekutuan dan negeri-negeri yang tidak ada raja seperti Pulau Pinang dan Melaka. Okey, bagaimana kedudukan agama Islam dia? Jadi bagi negeri-negeri yang tidak ada raja ini, agama Islam telah diletakkan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi kita ingat sini di mana kedudukan agama Islam, raja akan menjadi ketua bagi agama Islam di negerinya. Tapi bagi negeri yang tidak mempunyai raja, agama Islam ni akan diletakkan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu berkaitan mengenai agama Islam. Dan kita lihat pula kepada ciri yang ketiga iaitu bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu telah digunakan dalam pemerintahan. Selain daripada itu, bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa lingua franca. Apa dia lingua franca? Kita kata bahasa perantaraan pada waktu tersebut. Dan yang ketiganya, bahasa Melayu juga telah dijadikan sebagai bahasa ilmu. Jadi ini semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. So macam mana pula sekarang? Pada waktu kini, kita lihatlah di mana pada waktu kini bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu dan juga bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi kita. Jadi itu berkaitan mengenai bahasa Melayu. Dan ciri keempat ialah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Kita lihat dulu sebelum merdeka. Sebelum merdeka, bagaimana kedudukan orang Melayu dan juga golongan Bumiputera ni. Jadi sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera ni telah diletakkan di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Ini sebelum merdeka. Tapi selepas kita merdeka je, yang di-Pertuan Agong pula yang bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Maksudnya kita ni rakyat Malaysia ni, kita berada di bawah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong. Sebab tu kita mestilah menghormati institusi raja kita. Kita menghormati raja kita, kita menghormati agung kita, kita taat setia kepada raja dan negara kita. Jadi itu antara 4 ciri tradisional, iaitu cikgu ulang balik. Yang pertama tadi ialah kesultanan dan pemerintahan beraja. Yang keduanya ialah agama Islam. Yang ketiga ialah bahasa Melayu. Dan yang keempatnya ialah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. So sekarang kita lihat pula ciri moden. Apa yang ada dalam ciri moden? Yang pertama kita ada ialah kerajaan persekutuan. Dan yang keduanya kita ada sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga kita ada kewarganegaraan. So kita akan pergi satu persatu, kita akan lihatlah mengenai ketiga-tiga ciri ini. Kita pergi dahulu kepada ciri moden yang pertama iaitu kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ni merupakan perkara utama di dalam perlembagaan kita. Kita lihat di sini di mana di dalam laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini diberi kuasa dalam bidang tertentu. Sebab tu kita ada senarai persekutuan dan kita ada senarai negeri. Dan kemudiannya selepas pembentukan Malaysia pula, bila kita lihat kemasukan Sarawak dan Sabah di dalam Malaysia, jadi di sini kita lihatlah Sarawak dan Sabah telah diberi beberapa kuasa autonomi. Antaranya seperti immigration. Kemudian kita lihat pula ciri moden yang kedua iaitu sistem demokrasi berparlimen. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan
demokrasi berparlimen. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum yang dijalankan pada tahun 1955. Jadi, di sini kita lihat sedikit mengenai pilihan raya, tujuan pilihan raya, kenapa pilihan raya diadakan. Pilihan raya ni diadakan disebabkan oleh untuk memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin dan juga menubuhkan kerajaan. Jadi di sini bila kita sebut je sistem demokrasi berparlimen ni, demokrasi ni merujuk kepada pilihan raya nanti. Bila kita ada pilihan raya tu, memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin, siapa yang nak dipilih, dan juga untuk menubuhkan kerajaan. Sebab tu kita kata dalam demokrasi ni, kuasa pemerintahan sebenarnya berada di tangan rakyat. Dan telah ditubuhkan sebuah suruhanjaya pilihan raya, di mana suruhanjaya pilihan raya ini adalah untuk menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil dan bertanggungjawab sepenuhnya menjalankan pilihan raya. Selain pada itu, kita ada pilihan raya persekutuan dan kita ada pilihan raya negeri. Untuk pilihan raya persekutuan ni adalah untuk memilih wakil untuk membentuk kerajaan persekutuan. Manakala untuk pilihan raya negeri pula ialah untuk memilih wakil untuk bentuk kerajaan negeri. Ini bezalah antara pilihan raya persekutuan dan juga pilihan raya negeri. Jadi kita pergi pula ciri moden yang ketiga, iaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948. Tapi sebelum tu, apa yang berlaku? Bagaimana bentuk warga negara dia? Tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama. Bermaksud kat sini, tak ada pun warga negara yang sama macam mana yang kita ada sekarang. Jadi, rakyat ni dikategorikan macam mana? Dikategorikan sebagai rakyat raja. So kita, kena penduduk ni dikategorikan sebagai rakyat raja pada waktu ni lah sebelum kita merdeka. Dan ada penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya ia lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Maka kalau lahir dekat Melaka dan Pulau Pinang ni, penduduk ni dilayaklah untuk mendapat kerakyatan British. Selepas kita merdeka pula, iaitu kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan juga pembentukan Malaysia pada tahun 1963, taraf kewarganegaraan sama kepada semua rakyat. Kalau sebelum ni kita lihat kita ada rakyat raja, kita ada rakyat British. Tapi sekarang ni selepas kita merdeka dan juga selepas pembentukan Malaysia pun, kita akan lihat taraf kewarganegaraan kita adalah sama kepada semua rakyat. Kita guna pakai hinggalah pada hari ini. Jadi itu tentang ciri moden yang ketiga, iaitu tentang kewarganegaraan. Jadi cikgu ulang balik, untuk ciri moden ni kita ada, yang pertamanya ialah kerajaan persekutuan, yang keduanya ialah sistem demokrasi berparlimen, dan yang ketiga ialah kewarganegaraan. Jadi itu mengenai ciri utama perlembagaan persekutuan, dan kita dah lihat pun apa yang ada di dalam ciri tradisional. Kita ada 4 ciri tradisional tadi, dan kita ada ciri moden yang baru je kita sentuh mengenai 3 ciri moden ni. Dan kesimpulannya, apa yang dapat cikgu nyatakan di sini bahawa perlembagaan persekutuan di negara kita ni sebenarnya unik. Kenapa unik? Sebab ia mengandungi ciri tradisional, iaitu 4 ciri tradisional tadi, dan yang keduanya ialah dia juga terkandungnya ataupun mempunyai ciri moden. 3 ciri moden yang kita dah sentuh tadi. Jadi secara tak langsung kita akan lihatlah di mana undang-undang yang terkandung di dalam perlembagaan negara kita ni adalah bertujuan untuk apa? Untuk kita sebagai rakyat Malaysia ni mestilah patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Bila kita patuh kepada peraturan yang ditetapkan, maka akan membawa kepada keamanan negara dan juga kesejahteraan hidup kita. Jadi ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu tentang ciri utama perlembagaan persekutuan. Jadi cikgu harap kamu dapat manfaat daripada apa yang cikgu kongsikan ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk kita mempelajari tajuk yang berikutnya, dan cikgu berhenti dahulu di sini. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi.